anda kisah seorang remaja yang berada di Batu Pahat. Mungkin Fitri pun sama-sama nak saksikan keadaan kanak-kanak ini, remaja ini yang mengalami trauma selepas berlakunya kebakaran. Akibat kebakaran ke apa je? Kebakaran di bulan puasa lah berlaku di Batu Pahat, yang mana dia hanya menyaksikan situasi itu, tapi yalah orang kata malam tak berbau kan. Jadi apabila minyak tanah tu terkena api, jadi terus kalau mungkin akan menimbulkan banyak kesan dari segi trauma, emosi. Betul. Yang paling penting juga kecacatan itu dapatkah kita tampung dengan kaedah teknologi moden. Dan sebelum itu kita saksikan dulu bagaimana remaja yang terlantar akibat mencuri ini. Saksikan. Siapa sangka keriangan menyambut bulan Ramadan bertukar menjadi tragedi sebuah duka. Kisah seorang remaja berusia 14 tahun mengalami kebakaran di kaki sebelah kirinya dan ini sekaligus mendatangkan trauma kepada dirinya. Ikuti kisah adik Muhammad Haziq yang kini terlantar menanggung derita ini. Segalanya bermula 5 Ramadan yang lalu, sewaktu Muhammad Haziq Muhammad Yusof yang ketika itu bersama rakan-rakan sibuk memasang pelita. Tanpa disedari dan oleh kerana terlalu panik, seorang daripada rakannya tersepak minyak tanah berhampiran lalu menyambarnya. Akibat kebakaran itu, sebahagian besar kaki kiri Haziq melecur. Kesakitan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Rasa sedih, sakit dia tu pedih sangat. Rasa dia macam pedih terbakar tu. Bagaikan satu tamparan hebat bagi Muhammad Yusof Miskun, tatkala anak bungsunya ini diuji sedemikian rupa. Bukan sahaja Haziq, malah ayahnya juga terpaksa melalui putaran hidup yang merubah segalanya. Pesara Felda ini sebelumnya mempunyai kerja sampingan, namun demi kasih sayang pada Haziq, dia menumpukan sepenuhnya perhatian buat anak bungsunya ini. Berdiri adalah satu kali saya dapat mengawal, menjaga anak saya. Saya jaga kelas, kemudian semalam ada kerja juga sambilan. Dan saya berhenti kerja sepenuhnya lah menjaga dia dah jangka masa 6 bulan ni. Jadi perasaan ayah bila menjaga dia dengan ni memang subhanallah, Allah saja maha mengetahui. Perasaan hati dan kesabaran yang sungguh penuh sabar. Kerana ujian datang daripada anak saya sendiri, dia dengan keadaan yang sakit, menjerit, menangis, tak masa dengan makan minum dia tempat yang sama kan. Bukan sahaja ayah, malah ibu kepada Haziq turut terkesan akan tragedi yang menimpa anak mereka. Saya dah tak boleh nangis lagi dah. Cuma saya cakap sabar adik, sabar adik. Cuma dia cakap, Mak jangan nangis, kata dia. Biar saya je yang nangis, saya cakap itulah. Itu je yang saya tak tahan kalau dia bercakap. Mak jangan nangis, kata dia. Biar dia je yang nangis. Memang saya tak boleh cakap apa lagi. Sebab anak saya itu sangat aktif. Dengan sukan dia, dengan silat dia, dengan mulut dia. Jadi kita tak sangka kan dia boleh jadi macam tu kan. Bukan mudah bagi mana-mana ibu bapa berdepan dengan anak yang terlantar, apatah lagi atas sebab yang sama sekali tidak diduga. Mujur sanak saudara sering berkunjung memberi sokongan buat keluarga ini. Paling bongsu dari 6 beradik ini, Haziq terpaksa melalui kesakitan setiap minggu untuk mencuci luka yang memerlukan perbelanjaan sebanyak RM400. Untuk pulih, dia perlu menjalani pemberian plastik yang akan menelan belanja sebanyak RM30,000. Cuma kita beri sokongan moral lah, dengan kewangan pun kita pun tak ada kerja yang tetap. Saya masa tu masih kerja cuma tadika saja. Sekarang saya dah tak kerja. Jadi kita bagi sikit-sikit sumbangan sajalah.
pertama sokongan moral lah pada keluarga. Banyakkan sabar, semuanya ujian dari Tuhan. Mujur dengan menjalankan jualan kecil-kecilan, sedikit sebanyak membantu meringankan beban keluarga ini. Selain bantuan orang ramai, jualan kain tudung inilah yang turut menampung kos rawatan. Haziq amat merindukan saat kembali ke sekolah bersama rakan-rakan yang lain. Doa minta sihat sama banyak rezeki untuk bantu saya. Menurut doktor, dia boleh kembali pulih, namun sangat memerlukan bantuan terutamanya sumber keuangan. Hanya adik itu saja yang mungkin memahami menderita sakit melecur peluang kiri ini bukan satu perkara yang boleh diambil ringan, kerana menurut satu rujukan yang saya bacakan sikit sini, pengurus kerana mereka yang melecur ini bukan saja melecur kerana menderita sakit itu, malah mereka juga menderita orang kata itu trauma. Kerana nak menguruskan trauma akibat melecur dan terbakar ini adalah sangat rumit kerana ia tidak mudah dikendalikan, memerlukan pelbagai sumber dan kepakaran dari pelbagai bidang seperti pakar bedah plastik, ahli psikologi, fisioterapi, pakar diet, pakar paru-paru dan pelbagai lagi disiplin perubatan. Itu yang kita titik-beratkan untuk merawat melecur di badan itu. Melecur juga ada 3 peringkat, kulit luar, tengah dan juga daging itu sendiri. Jadi melalui pelbagai peringkat dan tahap mana individu ini melalui kebakaran ini dan bagaimana juga dia nak melalui rawatan yang bakal difahamkan adik ini melecur tahap 4 tahap 4 kritikal sehingga ke daging. Baik, kita juga akan bersama dengan Dr. Muhammad Nasir Zahari, pakar bedah plastik di talian untuk berkongsi bagaimana ini dapat memastikan ada peluang untuk adik seperti tadi untuk mendapatkan satu mungkin keadaan yang baru dan juga memulihkan lagi semangatnya. Doktor di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor, kalau kita merujuk pada kes adik yang tadi tu yang dipaparkan dalam Malaysia hari ini, apakah pada tahap 4 yang mungkin agak kritikal, bagaimana situasi dan juga peluangnya untuk baik pulih Doktor? Mungkin dapat diceritakan. Peluang dia untuk pulih sangat baik sebenarnya. Kiranya anak itu boleh dibawa ke pusat rawatan yang mengkhususkan kepada rawatan kebakaran. Ada saya lihat sikit grafik tadi di mana anak itu terbaring di atas katil dan kalau tak silap saya ada dibaluti dengan plaster semen ya. Ini rawatan sebegini sebenarnya tidak begitu sesuai untuk kebakaran kerana ia akan mendatangkan satu masalah, otot kanak-kanak itu akan menjadi semakin lemah dan tidak boleh berfungsi jika terlalu lama tidak bergerak. Sebenarnya kanak-kanak ini perlu bergerak, perlu bergerak. Itu yang penting. Dia pergerakan ini akan memastikan satu parut, terutama di bahagian lutut, itu tidak akan menjadi keras dan akan menarik. Dia panggil Burns contracture. Dan lutut itu akan kehilangan fungsi disebabkan oleh kesan parut yang akan membengkokkan lutut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak menggunakan bahagian apa pun tubuh kita, dalam kes ini bahagian kaki kiri ya, tak silap saya, ini akan melemahkan otot itu dan untuk anak itu pulih dari segi kekuatan otot itu akan mengambil masa yang lama. Jadi yang penting dia kena pakai apa yang dipanggil sebagai splint sementara ataupun temporary splint pada waktu-waktu tertentu sahaja pada satu hari untuk mengelakkan kesan tarikan parut. Dan yang selebihnya perlu melakukan exercise atau fisioterapi. Ini yang penting. Yang peringkat pertama saya rasa yang perlu dilakukan. Doktor,
Ya. Saya mendekati adik ini dan apabila saya bertanya kenapa tidak membuat aktiviti fizikal, dia kata terlalu sakit untuk bergerak dan kulit peha sebelah kanan telah diambil untuk ditampal di sebelah kiri. Jadi mungkin doktor boleh komen bagaimana agaknya kaedah rawatan yang paling sesuai, sebab saya ada bertanya kepada bapa adik ini mengatakan ada 2 kaedah rawatan. Pertamanya boleh menggunakan kulit mayat untuk menampal keseluruhan peha kiri. Satu lagi adalah pemberian plastik. Jadi apakah perbezaan antara kedua kaedah ini? Pemberian plastik itu satu yang umum. Yang ayah kepada anak kita beritahu ialah satu teknik di mana kita menggunakan kulit daripada orang lain ataupun daripada spesies lain. Yang ini tidak perlu dilakukan pada anak itu sebab cuma satu kaki saja yang kena dan banyak lagi tempat kulit yang kita boleh ambil daripada tubuh anak itu sendiri untuk menampal. Sebab kulit ini sahaja yang boleh memulihkan. Kalau menggunakan katalah kulit mayat ataupun kulit daripada spesies lain, dia tidak akan kekal. Dia cuma untuk sementara sahaja. Jadi rawatan yang sesuai sekarang, satu kena ambil sebab saya tengok masih banyak lagi kawasan yang belum pulih daripada kebakaran itu dan itu perlu dirawati dengan menggunakan penampalan kulit atau skin graft daripada tubuh kulit anak itu sendiri. Dan yang kedua, melakukan fisioterapi, splinting dan sebagainya untuk mengelakkan daripada kesan yang saya beritahu awal tadi. Dan yang penting ada pergerakan doktor ya tadi sebutkan. Ya, memang kena ada penting. pergerakan. Dan sakit itu yang saya cakap tadi. Kalau dihantar kepada pusat yang ada pakar kebakaran, jadi yang kesat-kesat itu boleh dikawal. Sebenarnya ada berbagai-bagai ubatan yang boleh dikawal. Sebab sakit memang sesuatu yang sangat kerap berlaku pada pesakit kebakaran dan ini yang masalah apabila sakit dan anak itu tidak akan bergerak dan bila tidak bergerak berlaku masalah-masalah yang seperti saya terangkan tadi. Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Nasir Zahari berkongsi ilmu dengan kita sebagai pakar bedah plastik. Jadi saya dapat beberapa rumusan dari segi mungkin kaedah yang dia guna pakai ya kerana membalut dan juga mungkin tidak pergerakan. Bayangkan kalau kita hanya terlantar, mungkin akan juga menyebabkan luka di bahagian belakang. Bahagian belakang itu akan menyebabkan luka. Selain nanti dah tak terbiasa, terlalu lama bersandar, tak digunakan, dia akan jadi kekok. Betul. Juga dari segi trauma emosi kita pun faham. Tadi adik itu menangis ya. Dan saya lihat juga mungkin dari segi fisioterapi, dia lakukan atau tidak fisioterapi? Dia cuba untuk melakukan tapi ialah berbalik pada adik tu kata dia terlalu sakit nak bergerak. Kerana daging tu masih lagi belum pulih sepenuhnya. Dia nak bergerak sakit kata perik. Terpaksa ambil masa lah. Sebab kulit ni amat sensitif ya. Sebab tu cuma sedikit ya, tapi proses untuk baik pulihnya ambil masa yang betul. Bayangkan cuci luka itu bukan kita cuci luka bahagian kulit tapi daging. Walaupun telah dilakukan pembedahan plastik, sekurang-kurangnya ada 2 minggu ke 3-4 minggu baru kita tahu sama ada proses itu berjaya atau tidak. Ataupun nak mencipta ada serasi ataupun tidak ya. Dengan kulit kita. Sebab tu pakar perlu menilai sebaik-baiknya mana rawatan terbaik untuk mereka yang terbakar. Sebab kulit ni adalah organ terbesar di tubuh kita. Betul. Penting untuk berbagai jenis orang kata baik, perisai. kita faham ya, mungkin pada satu tahap kita memerlukan banyak kos ya. Kerana tadi bapanya bekerja sampingan untuk mungkin nak berulang alik ke hospital, banyak lagi kos yang terpaksa ditanggung. Anda juga boleh membantu kami dengan memberikan sumbangan kepada nombor yang telah pun kami paparkan. Akaun BSN atas nama ayah adik ini sendiri, Muhammad Yusof Miskun, 04102000336295. Jadi hulurkanlah bantuan bagi memberi semula keceriaan, kembalikan semula adik ini ke dunia remajanya untuk ke sekolah dan juga bersama dengan rakan-rakan sebaya untuk menjalani kehidupan harian. Ini dalam segmen Kami Indah. Banyak lagi kami paparkan kerana di sebalik kita cerita tersenyum, ada ramai lagi yang merintih dan juga mungkin tak mahu cerita mereka diwawarkan kerana bimbang, malu dan sebagainya. Tapi kami akan cuba memberikan kemudahan terbaik.